Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini, dan saya juga minta maaf sepatutnya on time pukul 2.30, tapi disebabkan kesilapan teknikal saya live di Facebook peribadi, jadi kena delete balik dan masuk dan posting untuk page lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur Isda, Ustaz Jai, Ustaz Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambil-sambil boleh tolong saya untuk cek lah adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak pada petang ni. Minta tolong komen dulu. Untuk tidak melewatkan masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'du. Salawatullah wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Okay, alhamdulillah. Hari ini hari yang ketiga dan selamat berpuasa juga. Hari yang ketiga kita semua menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan paling kurang hari ini kita dapat khatam juzuk yang ketiga dalam bacaan Al-Quran Al-Karim, supaya akhir Ramadan nanti kita dapat mengadakan ataupun kita dapat khatamlah Al-Quran Al-Karim, dan mudah-mudahan ianya menjadi titik tolak untuk kita memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan kita juga diberi muwafaqah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap hari kita dapat membaca Al-Quran Al-Karim lah. Okey, ahlan Abang Kamsani, saya Radiyah, Abang Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Haji Zam, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Zul, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sambil-sambil boleh tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada hari ini lah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang satu makhraj, satu huruf yang berada pada syafatain, pada dua bibir, iaitu huruf ba. Okey, kenapa kita tak bincang huruf alif? Huruf alif kita dah bincang semalam, aliful mad, wawul mad, yaul mad. Okey. Cuma kita tak bincang alif secara spesifik sebab huruf alif ni apabila dia berada berseorangan dia tak ada bunyi lah. Okay, dia tidak ada bunyi, kita tak boleh nak baca. Jadi kita masuk kepada huruf yang pertama adalah huruf ba. Okay, kita ambil daripada susunan dia lah, susunan alif ba ta tha jim ha. Okay, kalau ikut matan Al-Jazari, okay, dia duduk ke belakang dah untuk huruf ba. Tapi kita ambil huruf ba ni kerana ikut turutan bacaan huruf hijaiyah lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua hari ini diberi kekuatan, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga mampu untuk membentangkan dengan baik berkaitan dengan makhraj dan sifat. Sebab makhraj dan sifat setengah orang menganggap ianya adalah benda yang senang. Okey, tapi sebenarnya dia adalah antara benda yang susah lah. Okey, makhraj kita just nak tahu kita letak lidah kita ataupun anggota kita dekat mana untuk sebuah huruf ba contohnya. Tapi sifat kita nak gabungkan sifat yang ada 5, 6 tu untuk kita letakkan dalam
dalam satu huruf yang kita sebut. Okey. Sekejap Okey. Maafkan saya. Tolong buka kunci kunci pintu. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf ba. Okey, huruf ba kita nak tengok dulu makhrajnya dekat mana. Okey, makhraj huruf ba. Okey. Makhraj syafatain. Syafatain merujuk kepada syafah bibir. Syafatain dua bibir. Maknanya bila sebut dua bibir kita ada dua bibir lah, bibir atas dengan bibir bawah. Maka syafatain dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Dan huruf yang keluar daripada syafatain ada 4 huruf. Walaupun secara praktikalnya adalah huruf yang keluar daripada betul-betul daripada dua bibir hanya huruf ba, huruf waw dengan huruf mim. Okey. Saya susun begitu, ba, waw dan mim, bom. Okey, untuk senang hafalan kita lah. Huruf bibir bom. Ataupun kita letak fa, bom. Untuk kita mudahkan hafalan. Okey. Dan hari ini insya-Allah syafatain ini kita akan bincang huruf ba sahaja. Okey, huruf ba. Huruf ba ni secara overallnya apabila kita belajar makharijul huruf was sifat, okey, kita kena tahu nak sebut huruf tu kita kena bahagikan terus antara huruf yang bersifat dengan isti'la, huruf yang bersifat dengan istifal. Huruf yang dibaca dengan tafkhim, huruf yang dibaca dengan tarqiq, kita kena pecah. Kita kena pisahkan terus ataupun kita dapat bahagikan terus. Yang ni huruf yang isti'la, yang ni huruf yang istifal. Yang ni huruf yang dibaca dengan tebal, yang ni huruf yang dibaca dengan nipis. Okey, itu pembahagian yang mula-mula sekali yang perlu kita tahulah. Dan saya meletakkan antara kaedah asasiyah ataupun kaedah asas, kaedah utama dalam kita nak belajar Al-Quranul Karim, kita kena tahu selain daripada kita tahu rumah dia dekat mana, kita kena tahu praktikal untuk baris fathah, kasrah, dhammah, dan yang keduanya kita kena tahu huruf ni disebut dengan tebal ataupun huruf ni disebut dengan nipis. Okey, huruf ba disebut dengan nipis. Okey. Dan kita tahu apabila nipis ni dia memainkan peranannya dekat mana? Okey, pangkal lidah. Okey, ada tuan-tuan nampak lidah di gambar syafatain ni, kita letak lidah mendatar. Okey, pangkal lidah terletak, hujung lidah juga terletak. Okey, dia tidak terangkat lah. Menyebabkan huruf ni dibaca dengan keadaan istifal dan infitah. Barulah lidah kita ni berada mendatar macam ni. Macam dalam gambar yang berada di skrin tuan-tuan. Maknanya huruf ni disebut dalam keadaan yang relax lah. Huruf yang disebut dalam keadaan yang relax. Okey. Ba. Ba. Dan apabila sebutan bagi huruf ba ni, okey, tuan-tuan dah nampak dah? Kita letak dulu sebutan untuk sebut huruf ba. Kita tahu bibir atas dengan bibir bawah. Ba, ab, ba, ba. Jangan ba, tak boleh. Jangan kita tarik ke dalam. Ba, tak boleh. Kena ba, 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 ab. Okey. Ni huruf ba, kita letak ab. Okey, kenapa dia tutup tu? Sebab dia bersifat dengan syiddah. Ab, kita tutup. Cuma jangan tarik ke dalam. Jangan baca ab. Tak boleh. Bismi. Tak boleh. Kena bi. Bi. Bismi. Okey. Bi. Dan kita kena, bila dia bagi bawah, kita kena tarik. Okey. Bi.
ba, bi, bu. Okey, ini praktikal sebutan bagi huruf ba. Ba. Okey. Selain daripada kita tahu makhraj, untuk kita sebut huruf ba dengan baik, untuk kita tak tertukar, kita sebut dengan ba. Contoh kita sebut dengan bu ataupun bi, sebut dengan tebal. Kita kena tahu bagaimana ataupun apakah sifat-sifat yang ada pada huruf ba. Okey. Jom kita tengok gambar rajah ataupun peta minda berkaitan dengan huruf ba. Okey. Ahlan. Ustazah Herna, Puan Dia, Mas Said Mahizan, Ustazah Rahayati. Okey. Jelas huruf ba. Keluar daripada syafatain, dua bibir mulut. Syafatain maksudnya dua bibir mulut. Okey. Dia bersifat dengan apa? Dia ada 6 sifat semuanya. Jahar, al-jahru, al-syiddatu, al-qalqalah, al-istifal, al-infitah, al-idlaq. Al-idlaq. Ada 6 sifat. Jahar maksud dia apa? Jahar ni kita kena tahu dia bersifat dengan berkaitan dengan angin. Huruf ba disebut dalam keadaan tidak ada angin. Lawannya adalah hams. Hams lawannya jahar. Ataupun hams lawannya al-hamsu al-jahru. Al-hamsu angin mengalir ketika menyebut huruf-huruf. Huruf-huruf hams lah. Fahathahu syakhsun sakat. Tapi huruf ba tidak termasuk dalam fahathahu syakhsun sakat. Maka ianya disebut tanpa angin. Ba. Ya, kita tak boleh sebut ba, bi. Tak boleh. Kena ba tanpa angin. Okey. Yang kedua, huruf ba ni dia bersifat dengan syiddah. Syiddah ni maksud dia apa? Syiddah ni dia berkaitan dengan suara. Suara sama ada dia mengalir atau tertahan. Dia suara huruf ba ni dia bersifat dengan suara tertahan. Kenapa? Kerana pertemuan bibir atas dengan bibir bawah, pertemuan yang kuat. Ab. Dia putus terus suara. Ab, ba, ab. Okey, ab dia putus. Suara terputus. Kenapa? Kerana pertemuan bibir atas dengan bibir bawah dia putus. Kita putuskan terus. Tak boleh baca tak boleh. Dia terus ab, tutup bibir. Maka suara terputus. Itu bersifat dengan syiddah. Ingat, syiddah berkaitan dengan suara. Syiddah suara terputus. Lawannya adalah rakhawah, suara mengalir. Di antara syiddah dengan rakhawah ada satu lagi sifatnya nama tawassut ataupun bainiyah. Okey, seterusnya sifat bagi huruf ba dia bersifat dengan qalqalah. Qalqalah ni maksudnya apa? Maksudnya ada lantunan semasa menyebut huruf ba dalam keadaan sukun. Okey, tengok kita sebut huruf ba. Ab, tutup. Okey, kita just tutup. Qalqalah masa mana? Selepas ada tutup tu kita akan lepaskan balik. Ab. Bunyi ba kat belakang tu adalah qalqalah, lantunan. Okey, cuma qalqalah untuk pengetahuan, qalqalah ni dia ada setengah kitab disebut ada dua bahagian, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kalau ada setengah kitab disebut ada 3, qalqalah sughra, kubra dengan akbar. Setengah kitab dia qalqalah ni ada 4, sughra, mutawassit, kubra, akbar. Okey, cuma kita tak nak bincang berkaitan dengan qalqalah pada hari inilah. Cuma kita kena tahu huruf ba bersifat dengan sifat qalqalah. Okey, kita baca apabila dia sukun maka kena bunyi qalqalah. Okey, apabila dia sukun kena bunyi qalqalah. Kenapa? Kerana qalqalah merupakan sifatul lazimah yang ada pada huruf ba. Ab, watab, okey, kena bunyi. Yang bunyi ba kat belakang tu merupakan qalqalah. Ahlan. Ustazah Hijau, Ustazah Nia Azmaniyah, Ustazah Siti Awa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, selesai. Berkaitan dengan qalqalah pada huruf ba. Antara sifatnya lagi adalah sifat istifal.
Okey. Sifat istifal. Istifal ni maksud dia apa? Pangkal lidah. Dia berkaitan dengan pangkal lidah. Pangkal lidah kita terletak ataupun terangkat. Bila terletak dia bersifat dengan istifal. Lawannya adalah sifat isti'la. Huruf ba kita tak baca dengan terangkat pangkal lidah kerana dia tergolong dalam huruf yang nipis. Okey, kita baca dengan istifal. Maka pangkal lidah kita berada terletak. Okey. Maka kita baca ba. Okey. Dan seterusnya tadi kita tengok pangkal lidah. Huruf ni disebut dia berkaitan dengan pangkal lidah dan hujung lidah. Dia kena ada dua-dua sifat ni. Okey, sama ada pangkal lidah terletak, hujung lidah terletak, ataupun pangkal lidah terangkat, hujung lidah terletak, ataupun pangkal lidah terangkat, hujung lidah juga terangkat. Maknanya huruf istifal infitah, huruf isti'la infitah, huruf isti'la itba'. Okey, dia ada 3 pembahagian berkaitan dengan hujung lidah dan pangkal lidah. Seterusnya infitah. Okey. Infitah ni pula dia berkaitan dengan hujung lidah. Okey, hujung lidah kita mendatar. Okey, hujung lidah kita mendatar semasa menyebut huruf ba. Ba, ab, ba. Okey. Seterusnya sifat yang keenam iaitu sifat idlaq. Sifat idlaq ni disebut oleh para ulama, ianya tidak termasuk dalam perbahasan tajwid, tidak termasuk dalam perbahasan Al-Quranul Karim. Cuma huruf sifat idlaq ni hanya nak cerita huruf ni disebut senang ataupun susah je disebut. Sama ada ianya senang disebut ataupun susah disebut. Itu je nak cerita tentang idlaq dan ithmaq. Okey. Idlaq huruf yang zalqi, huruf yang senang disebut. Okey. Huruf ismat huruf yang susah disebut. Okey. Cuma setengah ulama ianya menolak. Dianya berada pada sifat pada huruf ba lah. Okay, sebab dia tidak ada peranan. Cuma nak bagi tahu huruf ni senang ataupun susah untuk disebut. Okey. Setakat tu faham tak ataupun jelas tak apa yang cuba untuk saya sampaikan pada petang ni? Minta tolong komen dulu. Jelas. Okey. Sebelum kita pergi ke praktikal untuk sebutan huruf ba, ada persoalan tak yang nak ditanya? Cuma kita kena ingat huruf ba ni dia termasuk dalam dikira sebagai bersifat dengan idlaq. Cuma idlaq ni hanya nak cerita huruf ni senang disebut sahaja. Huruf ni senang disebut. Dan huruf ba, huruf yang bersifat dengan istifal, pangkal lidah terletak, infitah, hujung lidah juga mendatar. Huruf yang relax lah, huruf yang ringan. Ba. Dan satu lagi apabila kita membariskan huruf ba ni, ianya terikat dengan undang-undang baris atas, iaitu kena buka mulut. Ba. Dan bukaan yang sepatutnya ataupun bukaan yang ideal untuk kita buka ketika mana menyebut huruf ba berbaris atas adalah kita boleh selit satu jari. Tuan-tuan boleh ukur lah. Antara gigi atas dengan gigi bawah ni bukaannya satu jari. Ba. 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 Okey. Bila baris bawah kita kena baca dengan kena sengih. Kena ukur lagi tak? Tak perlu ukur. B. Okey. Baris depan kita kena muncung. Kena cantumkan kedua bibir mulut kita. Dhammus syafatain, cantumkan ataupun kita muncungkan. Bu, ba, bi, bu. Okey, cuma asal sebut bu ni kita kena biar lubang angin ni, biar lubang suara boleh mengalir dengan baik. Kita tak nak baca bu, tak boleh. Bu, bu. Okey, alhamdulillah jelas, tapi nak ingat istilah tu kadang-kadang susah sikit. Ya, berkaitan dengan istilah ni kita kena banyak kali buka, banyak kali kena baca. Okey, dan kadang-kadang kita kena cuba hafal untuk kita ingatlah.
Cuma benda tu tidak menjadi masalah untuk kalau kita tidak ingat pun, sebab asas dalam bacaan Al-Quran kita kena baca dalam keadaan yang betul. Okay, baca Al-Quran dengan bertajwid merupakan benda yang wajib, benda yang fardu ain, tapi kita mengetahui ahkamut tajwid termasuklah makharijul huruf was sifat. Ianya termasuk dalam fardu kifayah. Cuma nak sebut dengan betul tu adalah fardu ain lah. Okey. Okay, sekali lagi kita baca, kita sebut huruf ba bagi atas. Ba. Ukur satu jari. Ba. Begini jangan begini. Kalau begini lagi sempit. Masalahnya apabila kita apabila kita sebut huruf, kita tak nak buka mulut. Kita baca dengan ba, ta, bayana. Kita tak bunyi ba dengan baris yang betul. Kita nak ba dengan baris yang betul. Ba. Okey, buka. Bagi bawah sengai, bagi depan kena muncul. Okey. Saya ada slide lagi nak kongsikan dengan tuan-tuan. Okey. Sebelum kita masuk kepada praktikal sebutan, saya minta maaf banyak-banyak hari ini kalau kita akan ambil masa yang lebih lama sedikit berbanding dengan hari-hari yang lain. Okey. Okey. Huruf ba ni, huruf hijaiyah ni tuan-tuan, dia ada makhraj, ada tempat keluar dia. Dia ada tempat keluar dia dan dia ada sifat dia. Dan sifat pula akan digolongkan dengan 3 sifat. Okey, ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah, ada sifat yang tengah-tengah antara kuat dengan lemah. Okey, ada sifat yang tengah-tengah. Untuk huruf ba ni, mana? Maafkan saya. Lagi. Okey. Untuk huruf ba ni, kalau dari sudut makhrajnya, dia adalah huruf yang bersifat yang berada di syafatain, bibir atas dengan bibir bawah. Pertemuan bibir. Relax dalam keadaan yang neutral, jangan kita tarik, jangan kita tak relax. Okey, mulut kita berada dalam keadaan relax. Ba. Okey, buka. Dia sifat yang kuat yang ada pada huruf ba adalah sifat al-jahru, tak ada angin, sifat syiddah, suara tertahan, dan sifat qalqalah. Ni sifat yang kuat. Sifat yang lemah yang ada pada huruf ba ni adalah istifal dengan infitah. Okey, istifal pangkal lidah terletak, infitah hujung lidah terletak. Ni sifat yang lemah. Dan satu lagi sifat yang tidak bersifat dengan lemah ataupun kuat adalah sifat izlaq. Saya sebut juga walaupun saya berpandangan bahawa mengikut pandangan para ulama lah, huruf izlaq dengan ismat tidak termasuk dalam perbahasan Al-Quranul Karim, tapi ada setengah kitab disebut, maka kita sebut jugalah. Okey, izlaq ni pertengahan. Cuma dia nak bagi tahu bahawa huruf ni disebut dalam keadaan yang mudah disebut. Okey, bilangan sifat dia ada 6. Okey, mana kita tahu sifat jahar, syiddah, qalqalah merupakan sifat yang kuat, istifal dengan infitah merupakan sifat yang lemah, dan izlaq merupakan sifat yang pertengahan. Okey. Seterusnya, ni praktikal untuk kita sebut huruf ba. Kenapa? Halaman berapa? Halaman kejap Halaman berapa saya tak ingat tadi. Boleh rujuk balik kitab halaman 33. Kitab ni halaman 33 lah. Okey. Ni saya ambil daripada buku qiraati anak saya lah. Okey. Huruf dia datangkan pair dengan hamzah lah. Okey, sama. Bagi atas ni praktikalnya kita buka aja mulut. Buka satu jari boleh selit. Huruf ba, aba, ba aba, ba. Jangan baca panjang. Ba, aba, tak boleh.
Okey. Ustaz Hijau kata kita belajar buku Iqra. Sebenarnya buku Iqra ni kalau kita dapat belajar dengan baik, kita dapat faham dengan baik, kita belum baca Quran tu kita dah dapat sebut dengan baik dah. Okay, masalahnya kita walaupun kita dah belajar buku Iqra tapi kita tak mampu untuk faham dengan baik, tak mampu untuk praktikal dengan baik, maka kita bawa kepada Quran pun kita bawa masalah yang sama lah. Okay, sebab tu saya kata baca Al-Quran ni kalau kita betul satu huruf, kita akan betul semua huruf. Okay, kalau kita salah satu huruf, kita akan salah semua huruf tersebut dalam Al-Quranul Karim lah. Okey. A, ba, buka. A, ba, a. Okey. Aba, ba, relax. Sebutan yang kita perlu buka mulut dan mulut kita pun buka dalam keadaan stop dulu. Buka, nampak? Mulut gini ni, mulut macam nak senyum dah. Okey, kita tak nak ba, tak. Ba. Cuma jangan baca ba, tak boleh. Bukan a, ba, ta, tak. A, ba, buka. Ba, ab. Pertemuan yang biasa antara bibir atas dengan bibir bawah tanpa kita buat-buat, tanpa kita tarik ke dalam ab, ba ataupun ba ataupun ba, bukan. Kita nak relax. Okey. Minta tolong tuan-tuan komen. Kalau tengok mulut saya macam ni, mulut macam mana? Nak kata senyum ke, masam ke, nak sengih ke macam mana? Nah, mulut macam ni. Ba. Lepas tu kita buka. Ab. Bukan ab. Ba. Batila. Ba. Buka. Buka mulut. Okey. Seterusnya. Ada persoalan tak? Kita buka perbincangan lah. Kalau ada nak tanya. Nak senyum. Okey lah tu kalau nak senyum. Kalau nampak masam tak tahulah macam mana nak senyum. Okey, mulut macam nak senyum. Sebab dia kena ada beza antara huruf istifal. Kita nak sebut dia dengan huruf istifal berbaris atas dengan istifal yang berbaris bawah. Kalau kita baca dengan ba baris atas, kita baca dengan ba. Ataupun ba, kita baca macam ni. Ba, kita dah sengih. Baris bawah kita nak baca macam mana? Sepatutnya baris bawah kita baca B. Ba, buka untuk baris atas. Dalam keadaan nak senyum dan kita buka. Ba, baris bawah B. Setengah orang dia sebut huruf istifal dengan ba. Dia tak boleh nak buka dah satu. Sebab dia dah tarik untuk sengih. Ba, tak boleh. Kena ba. Baris bawah B. Baris atas istifal hanya nak sengih. Ataupun hanya nak senyum. Huruf isti'la pula, baris atas. Okay. Dia kena buka dua jari. Ba. Huruf qaf. Qa. Buka. Qa. Boleh selip dua jari. Kena nak senyum tak? Tak. Qa. Okey, jangan nak senyum. Huruf istifal sahaja, baris atas kita buka dalam keadaan nak senyum. Okey. Kita buka ruang perbincangan kalau ada nak tanya. Okey, kalau ada soalan. Tengun untuk sebenarnya kalau kira dia keluar daripada skop perbincangan kita pada hari ini lah. Okey.
Soalan berkaitan dengan ikhfa saya tak jawab ini sebab satu dia banyak, yang kedua kita terkeluar daripada metod perbincangan kita pada hari ini. Okey, cuma insya-Allah kita akan jawablah. Ba bersifat dengan syiddah, perlukah tekanan lebih pada kedua bibir? Okey, dia tekanan tak perlu lebih, kena datangkan secukup rasa. Bila takallufin wala ta'assufin. Tak boleh nak terlebih dan tak boleh nak berkurang. Kena sebut dalam keadaan dia lah. Ab, ba, ab, watab. Okey, dia terus terputus. Watab. Okey, watab. Okey, atab al hasad. Sorry, huruf dal pula. Huruf ba, waqab. Okey, dia terus putus suara. Waqab. Ba, lepaskan suara. Bunyi qalqalah. Okey. Ba yang bertasydid. Watabba. Contohnya kita baca kalimah kalimah apa dalam Al-Quran ba bertasydid ni? Datang contoh lah. Sekejap Contoh ni lah. Contoh berada dalam suratul Masad lah. Watab. Okay. Bagi contoh huruf ba yang sabdu diberatkan sebutan. Dan bagi contoh yang betul. Okey. Contoh kita baca, contoh kita ambil di qalqalah. Di qalqalah pada huruf ba sukun. Watab. Okey. Kita tak boleh baca watab. Tak boleh, tarik kuat tu tak boleh. Okey, relax. Watab. Suara dah putus lah. Watab. Lahab. Ni kalau kita bincang sifat syiddah lah. Lahab. Dan selepas pada syiddah dia akan datang qalqalah. Lahab. Okey, untuk syiddah. Ba untuk qalqalah. Lahab. Okey. Cuma praktikal untuk qalqalah ni kita sebut terus, dia tidak boleh menyamai kekuatan hamzah kat belakang. Lahab. Lahab. Tak boleh bunyi ba. Cuma boleh lahab. Terus. Okey. Huruf dad nanti sampai waktu dia. Abba. Abba. Untuk huruf dad lah. Tekanan huruf ba cukup rasa, jangan manis, jangan masin sangat. Tak ada tu. Okey. Jangan tekan terlalu lebih sebab kaedah bacaan Al-Quran dia tak boleh bila takallufin wala ta'assufin. Macam kita nak baca nak datangkan apa sifat pada huruf dad contohnya. Walau nak datangkan sifat apa dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad istitalah. Tak boleh. Walau terlebih sehingga menjadi ada masalah lain berlaku isbah dalam bacaan. Begitu juga pada huruf ba. Yang pentingnya kita kena letak bibir dalam keadaan yang betul. Ba, watab. Jangan baca watab. Ni terlebih lah. Terlebih. Watab. Tak boleh terlebih. Kita nak watab. Ba, bi, bu. Okey. Contoh kita baca. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okey, Sadaqallahul Azim. Selesai, saya kira selesai perbincangan berkaitan dengan huruf ba, makhrajannya, makhrajnya, sifatnya dan praktikal sebutannya. Cuma datangkan sebutan dalam keadaan yang tabi'i dia lah. Sebab apa? Iqra'ul Quran bil luhunil arabi. Baca Al-Quran dengan luhun ataupun dengan cara bacaan orang Arab lah. Sebab orang Arab ni dia bercakap bahasa Arab lebih dahulu daripada datangnya Al-Quranul Karim. Dan datang Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu orang Arab zaman Nabi SAW tidak kedengaran. Dia belajar makhraj, dia belajar sifat, dia belajar fasahah nak sebut Al-Quran, tak belajar. Kenapa? Kerana mereka telah dapat menguasai makhraj dengan baik, sebutan dengan baik dan kefasihan sebutan bahasa Arab tu dengan baik. Cuma datang dengan cara bacaan Al-Quran, ada mat, ada gunnah, ada ikhfa yang tidak ada dalam percakapan orang Arab daripada dulu sampai sekarang lah. Okey. Jelas. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama dengan saya pada petang ni. InsyaAllah esok kita akan bincang huruf ta. Okey. Huruf ta. Ada setengah orang baca huruf ta. 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 Okey. Nanti kita tengok perbincangannya esok bagaimana. Dan tolong saya wawarkan kepada yang lain tentang perbincangan kita pada setiap petang jam 2.30 petang insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah dapat sesuatu daripada perbincangan kita pada petang ni. Mudah-mudahan kalau dah betul pun kita dapat tambah lagi maklumat ataupun perbincangan berkaitan dengan huruf ba untuk mudahkan kita ajar kepada orang lain lah. Ajarkan kepada anak kita, mudah-mudahan menjadi jariah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat lah. Menjadi jariah kepada kita. Sebab apa? Sebab ad-dalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada benda baik, perkara yang baik, dia dapat pahala seperti mana dia buat juga. Okey, sama-sama. Terima kasih dan minta maaf atas kekurangan. Kita jumpa lagi esok petang insya-Allah jam 2.30 petang dan doakan kami di Kelantan ni. PKP pula esok. Esok start PKP. Cuma saya berada di Kuala Kerai. Tak kena PKP Kuala Kerai, tapi nak sampai ke Bacok tu dia kena lalu Macang, lalu Pasir Putih, lalu baru masuk Bacok. Tiga-tiga Macang, Pasir Putih, Bacok ni semua kena PKP lah. Yang tak PKP-nya sebelah hulu, bermula daripada Kerai, Gua Musang dengan satu lagi Jeli tak kena. Okey, mudah-mudahan COVID segera diangkat dan dapat kita dapat hidup dalam keadaan normal seperti mana dulu-dulu. Okey, fama kana khairan fahuwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.